الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي مما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, sekali lagi banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita semua, bagi kekuatan kepada kita, bagi masa dan juga peluang kepada kita. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian kita. Kita dapat meneruskan rutin kita untuk tambah ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang seterusnya, iaitu yang ke-16 daripada jilid yang kedua kitab Suwarun min Hayatis Sahabah, iaitu bernama Habib bin Zaid Al-Ansari. Nama sahabat Nabi Habib bin Zaid Al-Ansari. Habib bin Zaid Al-Ansari ini, beliau merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah melakukan bai'ah Aqabah. Telah melakukan bai'atul Aqabah as-saniyah, ketika mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk luar daripada kota Mekah. Kita baca dalam sirah Nabawiyah, berlakunya bai'atul Aqabah ni 2 kali. Yang pertama bai'atul Aqabah al-ula. Yang kedua bai'atul Aqabah as-saniyah. Bai'atul Aqabah as-saniyah ini dihadiri oleh lebih daripada 70 orang. Lebih daripada 70 orang sahabat-sahabat Nabi daripada Madinah Al-Munawwarah. Disebut dalam sirah Nabawiyah 73 orang lelaki, manakala 2 orang daripada perempuan. Ni bai'atul Aqabah as-saniyah yang berlaku pada tahun ke-19. Tahun yang ke-13. Tahun yang ke-13 daripada kenabian. Bai'atul Aqabah as-saniyah ini adalah rentetan daripada bai'atul Aqabah al-ula. Yang mana bai'atul Aqabah yang pertama ni hanya 6 orang sahaja yang memeluk agama Islam daripada penduduk Madinah ataupun Yathrib pada masa itu. Setelah kabilah-kabilah lain taksir menerima ajaran Islam. Nabi royak ke kabilah A tolak. Nabi royak ke kabilah B tolak. Banyak kabilah hak menolak ajaran Islam, hak terimanya
beberapa individu daripada Yathrib yang sanggup bai'ah Aqabah al-Ula dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berlakunya bai'atul Aqabah ini pada musim haji. Strategi Nabi kita baca dalam sirah, setiap kali orang luar daripada Mekah mari ke Mekah untuk menunaikan haji, Nabi pergi jumpa sore-sore. Nabi pergi jumpa sore-sore, Nabi pergi jumpa dengan kabilah-kabilah. Sebagaimana Ambo sebut tadi, ni orang aja. Kabilah-kabilah lain tolak berlaku. Hak terimanya beberapa individu pemuda daripada Yathrib yang diketuai oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni, dia terima dakwah daripada Nabi. Maka habis musim haji, dia balik ke Madinah Al-Munawwarah. Dia pergi rumah ke rumah. Dia pergi jumpa sore demi sore penduduk Mekah. Pintu ke pintu, rumah ke rumah, tak ninggal. Walaupun sore daripada penduduk Madinah, menyebabkan daripada orang tadi bertambah. Lebih daripada, sebagaimana Ambo sebut tadi, lebih daripada 73 orang. 73 orang daripada orang panggil muslimin, manakala 2 orang daripada muslimat. Maka musim haji yang berikutnya, iaitu pada tahun yang ke-13 Hijrah, 13 Kenabian, demo ni mari ke Mekah untuk berbai'ah. Setelah Mus'ab bin Umair buat khijah di Madinah, dakwah penduduk Madinah, terai pasal Islam gapo semua, maka 73 orang campur 2 orang muslimat ni setuju, terbuka hati untuk peluk agama Islam. Maka marilah puak-puak dia daripada Madinah pergi ke Mekah pada musim haji untuk memeluk agama Islam, untuk menerima ajaran Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bai'atul Aqabah As-Saniyah ini diriwayatkan ataupun disebut oleh ulama-ulama, termasuklah Al-Imamul Ahmad. Imam Ahmad, dia meriwayatkan dalam musnad dia, isi kandungan bai'ah, isi kandungan ayat ataupun bai'ah yang 73 orang campur 2 orang ni ucap ataupun sebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demo ni kata, qulna ya Rasulullah ala ma nubayi'uk. Wahai Rasulullah, aku meroyak gak kepada kami gapo hok kami bai'ah kepadamu. Musuh aku bai'ah gapo denganmu? Ala ma nubayi'uk. Atas gapo mu nak suruh aku bai'ah? Qala, maka Nabi pun sebut, yang pertama, ala sam'i wa ta'ah fin nasyat wal kasal. Mu kena patuh dan taat kepada aku fin nasyati, ketika mana kamu rajin, wal kasal, dan kamu malah. Malah pun mu kena patuh dan juga taat kepada aku. Tai rajin semaya, tai malah tak semaya, tak betul. Rajin kau, malah kau, mu kena patuh, mu kena dengar arahan aku. Yang kedua, wa 'alan nafaqati fil usri wal yus. Mu kena bersedekah, mu kena berinfak, wala dalam keadaan dalam keadaan payah, dan juga dalam keadaan mudah. Hak ni Nabi letak fil usri dulu baru wal yus. Dalam keadaan malah ko, mu susah ko, gapo ko, mu kena sedekah.
Tak ada piti. Buat cara tak ada piti. Bapa demo tak sedekah, duit tak ada. Tak betul. Tak ada piti. Bapa sedekah sikit. Sebab duit tak ada. Sedekah juga. Ni bapa tak sedekah, piti tak ada. Tak betul. Nabi kata, sedekah kepada aku, walaupun kamu ni susah, ataupun lebih-lebih lagi, kalau muslim. Wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Mu kena tolong aku dalam buat perkara-perkara baik dan juga mencegah perkara-perkara yang mungkar. Yang keempat, wa 'ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi laumata laim. Mu kena bersama-sama dengan aku, taqumu fillah, tegakkan agama Allah. Kamu kena bersama-sama dengan aku memperjuangkan agama Allah. Dan jangan kamu takut kepada sesiapa pun. Dia jangan kamu takut kepada ugutan musuh. Dan yang kelima, wa 'ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum. Mu kena tolong aku. Mu kena tolong aku, mu kena bantu aku apabila aku memerlukan pertolongan daripadamu. Mu kena bantu aku, mu kena tolong aku. Dan kamu kena menyerahkan segala-galanya kepada aku. Dirimu, keluargamu, anak-anakmu. Walakumul jannah. Aku jamin kamu akan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isi kandungan Bai'atul Aqabah As-Saniyah. Yang mana dibai'ahkan oleh Habib bin Zaid Al-Ansari. Jadi Habib bin Zaid Al-Ansari ni orang yang hebat. Orang yang awal-awal memeluk agama Islam. Di ketika mana penduduk-penduduk ataupun manusia-manusia lain tak say kepada Islam, dia bersama-sama dengan 73 orang, capur 2 orang muslimat, sanggup untuk berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habib bin Zaid Al-Ansari ni, dia tak sempat bersama-sama dengan Nabi dalam 2 peperangan. Yang pertama dalam perang Badar. Sebab dia masih muda lagi pada masa itu. Yang kedua dalam perang Uhud. Sebab dia masih lagi muda pada masa itu. 2 perang dia tak hadir, perang Badar dan juga perang Uhud. Tetapi baki daripada peperangan-peperangan yang lain, Habib bin Zaid Al-Ansari sentiasa bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baki ni berapa baki ni? Tolak perang Badar, tolak perang Uhud. Ambo sebut sama-sama dah sini. Bahasa Arab ni dia tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni perang belaka. Hak tu perang, hak ni perang. Tapi dalam bahasa Arab ni dia ada 2 istilah. Dia panggil sariyah, yang kedua dia panggil ghazwah. Ambo sebut dah dulu sini. Ambo ulas sekali lagi. Dia panggil sariyah, dia panggil ghazwah. Sariyah ni Nabi hantar sahabat-sahabat dia pergi perang. Nabi duduk di Madinah. Nabi duduk di Madinah, tetapi dia hantar sahabat-sahabat dia pergi perang. Dia panggil sariyah. Berapa banyak? Kita baca dalam sirah Nabawiyah, 70 kali berlakunya sariyah. 70 kali Nabi hantar sahabat. Nabi duduk di Madinah. Perang, tapi Nabi duduk di Madinah. Sahabat dia panggil sariyah berapa? 70 kali. So lagi dia panggil ghazwah. Ni perang. Bahasa Melayu sariyah pun dia panggil perang, tapi tidak tepat lah. Sebab perang ni bermaksud Nabi ikut serta dalam peperangan itu. Nabi hok jadi panglima perang. Nabi hok jadi ketua. Berapa banyak? Disebut dalam sirah Nabawiyah ada kata 25,
Ada kata 27, ada kata 21, ada kata 26. Kita ambil yang banyak sekali lah, 27. Jadi Habib bin Zaid al-Ansari ni tolak dua. Perang Badar, tolak perang Uhud. Jadi 27 tolak dua, ada lagi 25. 25 lagi peperangan yang disertai oleh Habib bin Zaid al-Ansari. Tak capur lagi Sariyah. Tak capur lagi Sariyah. Ambo cerita pada minggu lepas berkenaan dengan Abdullah bin Jahshin kalau ingat. Hak mengetuai peperangan hak pertama dalam Islam. Hak tu apa dia? Dia panggil Sariyah Nakhlah. Sariyah Nakhlah. Hak tu dia panggil Abdullah bin Jahshin. Perang yang Nabi duduk di Madinah, Nabi hantar sahabat dia, nama Sariyah Nakhlah. Kerana berlakunya perang, hamba sebut minggu lepas. Hak berlakunya khilaf. Sama ada bulan haram ataupun tidak. Tu Sariyah yang ketiga ataupun yang keempat. Perang yang pertama, tidak lain tidak bukan, iaitu perang Badar. Jadi baki 25 tu, Habib bin Zaid al-Ansari tak pernah tinggal Nabi SAW. Maka, berlakulah kisah tersendiri. Berlakulah kisah yang sangat menyayat hati kepada Habib bin Zaid al-Ansari. Menyayat hati ini sebab apa? Kerana peristiwa tersebut menyebabkan Habib bin Zaid al-Ansari telah meninggal dunia. Bagaimana boleh berlaku? Pada tahun ke-9 Hijrah. Masa tu Islam kuat. Islam kuat. Islam kuat. Islam hebat. Maka ramalah orang-orang daripada luar kota Madinah, daripada tempat-tempat lain, mari ke Madinah untuk jumpa dengan Nabi, peluk agama Islam. Kita baca dalam sirah 13 tahun Nabi duduk di Mekah, 10 tahun Nabi duduk di Madinah. Jadi tahun ke-9 ni kemuncak. Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah. 9 Hijrah ni saat Islam sedang hebat. Islam ditakuti, Islam digeruni, Islam dihormati. Maka ramalah orang-orang daripada luar, daripada kota Madinah, mari ke Madinah untuk jumpa dengan Nabi, peluk agama Islam. Maka termasuklah satu kabilah ataupun satu bani daripada Bani Hanifah. Bani Hanifah. Bani Hanifah ni daripada Mekah. Dia duduk di Najd. Dia pergi ke Madinah nak peluk agama Islam. Nak belajar Islam daripada Nabi. Siapa ketua dia? Musailamah. Musailamatul Kazzab. Cerita dia. Puak-puak dia ni mari ke Madinah nak belajar Islam, nak peluk agama Islam. Maka Nabi suka, Nabi gembira, Nabi minta sahabat-sahabat bagi hadiah, bagi macam-macam ke demo ni. Dalam perjalanan balik semula ke Najd, tiba-tiba Musailamah, dia istihar dia ni Nabi akhir zaman. Dia istihar dia ni Nabi akhir zaman. Nabi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam lah alasan dia menyebabkan kabilah dia tu terpengaruh dengan dia, ikut dia. Moga popok dia, anak beranak dia, orang kapur dia, kabilah dia. Musailamah kata, aku ni Rasul juga. Bukan Muhammad je. Aku ni Rasul juga. Menyebabkan penduduk ataupun kabilah Bani Hanifah terikut dengan dakwah daripada Musailamah. Sehingga keluar daripada mulut dia,
Dia kata, aku bersaksi bahawa Muhammad adalah orang yang jujur. Dan juga Musailamah adalah pendusta. Akan tetapi, seorang pendusta daripada Rabi'ah, daripada kabilah dia lah, lebih aku sukai daripada orang yang jujur daripada Mudar. Mudar ni kabilah Nabi kita. Nak ayatnya kesan daripada orang panggil ekstrim kepada kaum, kepada kabilah. Taksub kepada kabilah, dia tahu Nabi ni betul. Dia tahu Nabi ni jujur. Tapi sebab Nabi ni pok lain, kabilah lain. Baik aku sokong orang daripada kabilah aku sendiri siapa? Iaitu Musailamah. Ni nak ayatnya orang panggil taksub daripada orang-orang Arab dulu apabila berkecek berkenaan dengan kabilah-kabilah mereka. Maka semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Maka sampai satu masa Musailamah ni tulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tulis min Musailamati Rasulillah ila Muhammadir Rasulillah. Ini dia. Dia istihad dia ni Rasul. Daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Min Musailamati Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dia tulis surat dia. Dia kata, amma ba'du. Dia kata, kita telah berkongsi urusan. Maknanya aku denganmu ni bawa utusan yang sama. Menjadi rasul yang sama. Bagi kamu, mu boleh separuh. Dan bagi aku boleh separuh. Mung meretah kabilah puak-puak mung. Aku meretah kabilah puak-puak aku. Dia royak dia ni rasul. Atas surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musailamah ni di atas surat melalui utusan dia. Dua orang. Utusan dia pergi ke Mekah, pergi ke Madinah atas surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun buka surat baca depan dia. Dia kata, gapo pendapatmu? Apa pendapatmu dengan surat yang ditulis oleh Musailamah? Dua orang ni pun jawab, aku berpendapat sebagaimana ayat yang ditulis oleh Musailamah. Utusan dia. Aku berpendapat gapo hak Musailamah ayat tu betul. Gapo? Dia pun rasul, Nabi pun rasul, lepas tu berkongsi kuasa. Nabi pun kata, demi Allah, kalulah bukan kerana utusan ni ataupun duta ni tak boleh bunuh, nescaya aku akan bunuh mung dua orang. Ni undang-undang antarabangsa. Duta ni dia ada suaka, orang panggil dia ada kelebihan dia. Walaupun dia ni daripada negara musuh, walaupun dia daripada orang panggil negara musuh, duduk dalam negara kita, mari ke negara kita tak boleh bunuh dia. Kerana dia ni adalah duta. Maka Nabi kata, kalau bukan disebabkan mu ni duta, aku bunuh dah mu. Ni kehebatan yang ada kepada Islam. Islam buat lama dah. Boleh ke orang kafir dia tiru. Akhir sekali duta ni ada kuasa politik. Ada kuasa, orang tak boleh nak khenak ke dia, orang tak boleh nak bom dia. Contoh Malaysia lah. Kedutaan Israel. Boleh kau kita pergi bunuh sewenang-wenangnya? Tak boleh. Walaupun Israel ni serai Palestin buat macam-macam, tapi dia ni duta. Dia selamat dalam negara Islam kerana itu jaminan daripada agama kita. Mari sinilah, mari daripada cerita ni lah. Kalau disebabkan duta utusan ni tak boleh bunuh, lama dah aku bunuhmu. Maka kawan tu klik. Balik jumpa Musailamah.
Nabi pun tulis surat. Nabi tulis surat, jawab balik gapo yang ditulis oleh Musailamah. Nabi pun tulis, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Musailamatul Kadzab. Nabi jawab balik. Tadi dia tulis Musailamah Rasulullah. Nabi pun jawab Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamatul Kadzab ni Nabi sendiri panggil dia. Bukan sahabat Nabi panggil, bukan orang lain gelar dia, tapi Nabi sendiri panggil Musailamah Al-Kadzab. Nama dia Musailamah bin Habib. Nama dia sebenar. Tapi sebab dia pelawak, Nabi pun tulis surat. Hina lah. Kalau kita tulis surat korang, kita gelar. Hina lah dia tu. Min Muhammad Rasulillah ila Musailamatul Kadzab. Nabi tulis surat. Panjanglah isi kandungan dia. Maka Nabi minta Habib bin Zaid Al-Ansari hantar surat ni kepada Musailamah. Ni hebat Nabi. Nabi kalau boleh kak tulis surat, mumbuilah ke ketua mu. Belah-belah selalulah mu kahwin ni mari dah. Kak mu ambil dok. Dan mu ni klik dulu. Tak apalah mu klik. Nabi pun jawab surat. Nabi pun panggil Habib bin Zaid Al-Ansari, minta dia pergi atas mula. Atas surat balas kepada Musailamah yang berada di Mekah. Siapalah Musailamah, siapalah Habib di tempat Musailamah. Maka Musailamah pun buka surat tadi. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Musailamatil Kadzab. Berubah muka dia. Nak marah lah. Mungkin Nabi panggil Kadzab, penipu besar lah Kadzab ni, pelawak. Nabi pun royak, aku ni adalah Rasul yang sebenar. Panjanglah cerita dia. Menyebabkan marah. Musailamah ni marah. Bila dia marah, dia arah pok-pok dia ni igak Habib. Mu igak Habib. Maka Habib ni dipegang tangan, diikat tangan dia. Dia juga diikat kaki dia. Esok, bawa Habib ni di khalayak ramai. Dia panggil pok-pok dia esok ke tu. Ramai, pok-pok dia ramai. Dia letak Habib. Dia pun ikat Habib di satu tiang. Jin jahat Musailamah. Habib ni duta. Tak boleh khianat kepada dia. Tak kira lah Islam kalau tidak Islam. Kita tak boleh khianat ke utusan. Tak boleh khianat ke duta. Tapi Musailamah ni jahat. Dia pun tanya. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Adakah kamu bersaksi bahawasanya Muhammad ni Rasulullah? Dia tanya Habib. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Adakah Muhammad ni Rasulullah? Tanyanya Musailamah kepada Habib. Habib kata, na'am, betul. Muhammad ni Rasulullah. Lepas tu dia kata, atashhadu anni Rasulullah? Adakah kamu bersaksi bahawa aku ni juga Rasulullah? Dia tanya Habib pula. Agak-agak gapo jawab Habib? Orang nak bunuh dia ni. Kalulah dia ambil rukhsah. Dia tidak panggil ambil azimah. Mu ni Muhammad, mu ni Rasulullah juga. Tak apa dah masa tu. Moga nak selamat diri dia. Tapi Habib ni, dia jawabnya hok menyebabkan Musailamah ni sakit hati. Dia kata apa? Inna fi udhunayya samaman ala sama'i ma taqul. Dia kata telinga aku ni jadi tuli. Telinga aku ni jadi tuli, tak dengar mu royak gapo. Yang menyanyi. Telinga aku ni mentah-mentah jadi tuli, aku tak dengar mu royak gapo. Inna fi udhunayya samaman ala sama'i ma taqul. Telinga aku ni jadi tuli. Sebab tak dengar mu royak gapo. Dia dengar. Cuma dia buat nganyi. Bila Musailamah dengar jawapan daripada Habib, marah dia. Maka dia arah
pok-pok dia ni kerak salah satu anggota yang ada pada Habib. Dalam sirah dia tak rayak. Kerak tangan kau, kerak linga kau, kerak kaki kau, dia tak rayak. Dia kata qit'ah. Kerak satu potongan daripada anggota yang ada di Habib. Dia kerak so. Dia tanya pula. Ni pokok dia duk tengok ni. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad ni mau bersaksi kau Muhammad ni Rasulullah? Ya. Atashhadu anni Rasulullah. Adakah kamu bersaksi aku juga Rasulullah? Inna fi udhunayya somaman ala sama'i mataku. Telinga aku jadi pekok, tak dengar gapo hok meroyak. Kerak pula so. 2 kali. Tanya pula. Oh, kita tak ada kerak tu kenalin dah. Mengaku dah. 2 kali kerak dia tanya pula. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanya pula. Maka jawapan yang sama. Kerak pula sekali lagi. Sehingga mana disebut dalam sirah. Penuh. Berterabur. Orang panggil anggota badai yang dikerak oleh pok-pok Musailamah. Lepas so. Akhir sekali, Habib bin Zaid al-Ansari telah menemui syahid. Syahid dia, dengan dia mengucap, Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana dia sebut dalam Bai'atul Aqabah As-Saniyah tadi, Pak Amor sebut 5 perkara tadi. Mati syahid dia di tangan Musailamatul Kazzab. Musailamah kau marah sebab kau tekan, kau berani, kau tekan, kau berani, kau tekan, kau berani. Maka ketika mana pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kita sama-sama dah, berlakulah peperangan Yamamah. Peperangan dengan siapa? Golongan murtad yang diketuai oleh Musailamatul Kazzab. Bila berlaku perang ni? Nabi mati. Sebab peristiwa ni berlaku di hujung-hujung kehidupan Nabi. Masuk zaman Sayyidina Abu Bakar arah sahabat-sahabat dia ni perang dengan pok-pok Musailamatul Kazzab. Maka dalam peperangan tersebut, moknya kepada Habib menyertai peperangan tersebut. Mok dia nama apa? Nasibah. Mok dia bernama Nasibah Al-Maziniyah. Ni mok kepada Habib bin Zaid al-Ansari, ikut serta dia bawa anak. Dia bawa anak dia lah. Sama ada adik kepada Habib ataupun tidak, amba tak pasti. Nama dia Abdullah. Pergi. Dalam perang Yamamah. Pergi ni. Pergi. Dia ni perempuan. Tapi semangat dia, dengan kekuatan dia, seolah-olah dia ni seperti singa betina. Berani. Duk tengah perang. Dia pun tanya, Aina aduwullah? Di mana musuh Allah? Di mana musuh Allah? Dia cari Musailamah. Sebab Musailamah ni bunuh Habib, anak dia. Duk tengah cari. Tengok Musailamah. Duk tengah nazak. Siapa hok bunuh? Iaitu tak mari nama berapa. Hok bunuh ni sahabat Nabi. 3 orang hok bunuh dia. Musailamah ni. Tuai dia rendah-rendah. Abdullah bin Mas'ud. Mari dah. Hok bunuh Musailamah ni siapa? Abdullah bin Mas'ud. Setelah dua orang sahabat Nabi, 2 beradik, dia perang dalam perang Yamamah. Duduk tengah perang dia nampak Musailamah. Sore adik dia ni mari kerak kaki, hok ni mari kerak tangan, akhir sekali rebuh. Bila Musailamah rebuh, Abdullah bin Mas'ud mari kerak kepala. Abdullah bin Mas'ud mari kerak kepala, bawa orang panggil kepala Musailamah. Maka dia tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, Haza Fir'aun fi hazihil ummah. Ini adalah Fir'aun pada zaman aku. Nabi kata kepada Musailamah.
Ni Mus'ab bin Abdullah bin Mas'ud bawa kepala Musailamah, Nabi pun tengok. Hadza Fir'aun fi hadhil ummah. Ini Fir'aun pada zaman aku. Maknanya setiap zaman ni ada Fir'aun. Kalau zaman Nabi Musa, Fir'aun dia kawetu. Kalau zaman Nabi Muhammad dulu, Fir'aun dia Musailamah. Zaman kita kan, pakak-pakak cari dah siapa. Abdullah bin Mas'ud hok bunuh. Bila mak dia tengok Musailamah ni mati, dia rasa lega. Dia rasa suka. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat Nabi telah membunuh Musailamatul Kadzab yang begitu jahat, yang begitu kejam, telah membunuh Habib bin Zaid al-Ansari, seorang pemuda yang hebat, seorang pemuda yang berani. Maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan orang panggil syahid kepada Habib bin Zaid al-Ansari. Begitu juga kemenangan kepada pihak ataupun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam perang Yamamah. Berapa ramai? Kita belajar dah dulu, amba baca dah dulu 40,000 orang. Tentera Musailamah ni ada 40,000 orang. Dan ada di kalangan mereka yang telah jumpa dengan Nabi mengucap semula. Kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam. Jumpa dengan Abu Bakar. Jumpa dengan Abu Bakar. Minta semula mengucap 2 kalimah syahadah. Dan Abdullah dan Abu Bakar As-Siddiq menerima taubat daripada pok-pok yang telah mengikut ataupun telah ikut serta dalam perang Yamamah, hok ikut Musailamatul Kadzab. Sebab apa? Sebab taksub kepada kabilah sebagaimana hamba sebut tadi. Dia tahu Muhammad ni orang juru. Dia tahu Muhammad ni orang betul. Tapi Muhammad ni bukan pok-pok dia. Bukan kabilah dia. Tapi Musailamah ni dia tahu tak betul, jahat. Tapi sebab kabilah dia, sebab pok-pok dia, dia sanggup tinggal Muhammad bersama-sama untuk bersama-sama dengan siapa? Bersama dengan Musailamah. Sebab tu kita baca dalam sirah, kita baca dalam sejarah, orang-orang hok jahat ni bukan dia tak tahu Nabi ni betul. Bukan dia tak tahu Rasul ni betul. Tapi kerana kerah king dia. Kerah king dia, kerah kepala dia. Kerana dia tak asyik terima kebenaran, dia tahu Nabi ni betul. Abu Jahal, dia tahu Nabi ni betul. Abu Lahab tahu Nabi ni betul. Tapi kerana keegoan dia, kerana ada benda hak dia nak, kerana orang panggil kerah kepala dia, kerah pedal dia, kerah king dia tolak kebenaran untuk dia terima hak dia nak. Maka berlakulah sebagaimana yang berlaku. Begitu juga berlaku kepada nabi-nabi yang lain dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada kita, memberi orang panggil membangkitkan semangat kepada kita untuk kita jaga agama kita, untuk kita pertahankan agama kita. Aqulu qali hadza wa sallimani wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil